semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara semua, satu ulasan yang sangat panas, satu ulasan yang sangat menarik yang saya nak kongsi dengan Anda semua. Terdapat banyak spekulasi, terdapat banyak pertanyaan setelah pemecatan Khairy Jamaluddin dan juga Tan Sri Noh Omar serta beberapa yang lain juga digantung, termasuklah Hishamuddin Hussein. Apa yang bermain di pikiran saya? Hishamuddin Hussein dan Ismail Sabri Yaakob yang juga adalah yang menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri semasa pilihan raya umum ke-15. Sudah pasti ini membuatkan Zaid Hamidi mungkin agak tidak puas hati. Tapi kenapa hanya Hishamuddin Hussein yang digantung, kenapa tidak Ismail Sabri? Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, menurut Ismail Sabri Yaakob, keputusan untuk memecat, keputusan untuk menggantungkan beberapa nama, Khairy Jamaluddin, Noh Omar, Hishamuddin Hussein, dan beberapa nama yang lain, termasuk Syahril Hamdan, setelah pemecatan dan penggantungan keahlian mereka dalam UMNO, terdapat satu kecacatan menurut Ismail Sabri Yaakob. Berani sungguh Ismail Sabri Yaakob untuk membuat kenyataan ini. Sedangkan yang kita tahu beliau memang tidak tersenarai dalam nama yang dipecat maupun digantung keahlian. Jadi berbalik kepada persoalan yang tadi, bagaimana dan kenapa Ismail Sabri Yaakob dapat selamat untuk tidak tersenarai di dalam pemecatan dan penggantungan tersebut? Penggantungan Hishamuddin Hussein, adakah kerana UMNO ataupun Zahid takut kekurangan kerusi? Disebabkan sekiranya Hishamuddin Hussein dipecat, beliau akan kehilangan satu kerusi parlimen. Dan begitu juga Ismail Sabri Yaakob. Namun, nama Ismail Sabri Yaakob langsung tidak tersenarai. Jadi saudara-saudara semua, menurut Ismail Sabri Yaakob, beliau tidak setuju dengan keputusan yang telah dibuat atas alasan pemecatan dan penggantungan dibuat tidak mematuhi proses perundangan dan bertentangan dengan prinsip natural justice seperti hak membela diri. Ini saya setuju dengan kenyataan daripada Ismail Sabri Yaakob. Dalam isu ini, menurut Ismail Sabri, tiada surat tunjuk sebab bagi yang dituduh mengetahui pertuduhan terhadap mereka. Yang kedua, tiada ruang untuk menjawab pertuduhan melalui surat tunjuk sebab tersebut. Yang ketiga, jika yang menuduh tidak puas hati, maka yang dituduh perlu dirujuk kepada pendengaran dalam jawatan kuasa disiplin bagi mempertahankan diri. Beliau boleh membawa saksi dan tuduhan perlu dibuktikan. Yang keempat, jika jawatan kuasa disiplin mendapati yang dituduh bersalah atau sebaliknya, maka jawatan kuasa disiplin perlu memberi cadangan kepada jawatan kuasa pengurusan UMNO. Yang kelima, jawatan kuasa pengurusan UMNO perlu berbincang dengan membawa cadangan ke Majlis Tertinggi untuk keputusan. Kelima-lima ini adalah satu isu. Dan menurut Ismail Sabri Yaakob, kelima-lima ini, isu yang saya sebut sebentar tadi, sepertinya tidak berpihak kepada Khairy Jamaluddin dan beberapa nama yang lain. Menurut Ismail Sabri Yaakob, proses kesemua ini tidak dilaksanakan dan beliau juga telah mendapat maklumat bahawa jawatan kuasa disiplin tidak pernah menasihatkan Presiden, yaitu Zaid Hamidi, untuk sebarang tindakan. Namun, hanya memaklumkan tentang terdapat laporan dibuat terhadap yang dituduh. Maka, Ismail Sabri menyatakan tidak bersetuju dengan keputusan kerana terdapat kecacatan nyata dalam proses membuat pemecatan dan penggantungan ahli.
Sebagai sebuah parti yang bertamadun, UMNO mesti dilihat telus dalam membuat sebarang tindakan. Saudara-saudara semua, setelah Ismail Sabri Yaakob membuat kenyataan ini, saya amat setuju dengan kenyataan ini. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like, share video ini, dan bantu channel ini, kembangkan channel ini dengan tekan butang subscribe. Adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Ismail Sabri Yaakob? Sebagai pemerhati, saya melihat kenapa Ismail Sabri Yaakob yang juga salah satu yang menyokong, yang menandatangani akuan bersumpah menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, tidak disenaraikan di dalam penggantungan dan juga pemecatan. Bagi saya, sudah pasti nama yang dipecat, sudah pasti sekiranya mereka menang semasa pilihan raya umum ke-15, mereka mempunyai kursi parlimen, sudah pasti mereka tidak akan dipecat. Dan benar yang dipecat Khairi Jamaluddin yang kalah di Sungai Buloh. Dan bagi Hishamuddin Hussein pula, beliau hanya digantung keahlian selama 6 tahun. Dan setelah Ismail Sabri Yaakob membuat kenyataan ini, adakah ini bermakna keputusan pemecatan, keputusan penggantungan ahli UMNO yang sudah disenaraikan baru-baru ini akan dibatalkan? Disebabkan menurut Ismail Sabri Yaakob terdapat kecacatan. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, satu ulasan menarik yang saya nak kongsi dengan Anda semua. Banyak spekulasi, banyak kabar angin. Di manakah Khairi Jamaluddin akan berada selepas beliau sah dipecat, sah dikeluarkan, digugurkan daripada UMNO? Banyak yang berpendapat KJ yang telah dipelawa oleh beberapa parti, terutamanya Perikatan Nasional. Ada yang kata sepatutnya Khairi Jamaluddin masuk PAS. Ada yang kata KJ pun boleh menyertai gerakan. Jadi pendedahan demi pendedahan, walaupun kita tahu Khairi Jamaluddin telah menolak pelawaan dengan mengucapkan terima kasih kepada parti-parti yang telah menjemput beliau menyertai. Namun pada akhirnya KJ menolak pelawaan mereka. Begitu juga dengan Noh Omar yang telah dipelawa oleh PAS Selangor. Hari ini saudara-saudara semua, akhirnya satu pendedahan yang sangat mengejutkan. Dengan pendedahan ini, adakah inilah pekerjaan baru KJ? Akhirnya Tengku Mahkota Johor ataupun TMJ menawarkan bekas Menteri Kesehatan itu satu kerja. Kerja apa? Oke, mari kita teruskan sama-sama dalam ulasan ini. Saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like. Untuk support channel ini, tekan butang subscribe. Disebabkan subscribe itu percuma. Terima kasih. Oke, saudara-saudara semua. Persoalannya, adakah bekas Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin, bakal menyertai klub bola sepak Johor Darul Ta'zim ataupun JDT? Persoalan itu bermain dalam fikiran peminat bola sepak tempatan susulan hantaran terbaru pemilik klub itu, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, di laman Instagram miliknya. Baru-baru ini TMJ membuat satu post di status ataupun story Instagram TMJ dengan meletakkan gambar Khairi Jamaluddin ataupun bekas Menteri Belia dan Sukan itu. Menerusi satu hantaran di Instagram story milik TMJ, Tunku Ismail seakan memberikan satu bayangan bahwa Khairi bakal menjadi ketua pegawai eksekutif CEO ataupun JDT pada masa depan. Oke, saudara-saudara semua, adakah Anda setuju kalau TMJ melantik KJ? Adakah Anda setuju kalau KJ fokus kepada pekerjaan ini sekiranya beliau akan benar-benar
menjadi CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif JDT. Bakal CEO, Ketua Pegawai Eksekutif JDT dan penasihat belia Johor, Tunku Ismail yang turut memuat naik gambar beliau bersama Khairi. Kenyataan Tunku Ismail menghangatkan lagi suasana Khairi yang juga bekas Ketua Pemuda UMNO yang dilaporkan sudah dipecat. Bagaimanapun, tidak mustahil bayangan yang diberikan Tunku Ismail itu menjadi kenyataan dengan Khairi yang memang dilihat mempunyai ciri-ciri, mempunyai potensi kepimpinan yang tinggi selain berpengalaman sebagai Menteri Belia dan Sukan. Dan sementara itu juga Khairi turut membalas hantaran di Instagram resmi beliau dengan gambar yang sama bersama Baginda dengan komen "One door close, others will open. Rezeki di tangan Allah." Jadi pada akhirnya bekas Menteri Kesehatan dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu yang juga pernah menjadi Menteri Belia dan Sukan. Adakah inilah pekerjaan yang tepat untuk Khairi Jamaluddin setelah beliau dipecat? Dan kalau ini benar, sudah pasti menjadi kejutan ramai. Apa komen Anda? Tuliskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.